Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan kita punya PDPR dengan pelajaran adab. Pelajaran adab tahun 4, adab ketika bertanya. Dan pelajaran adab tahun 4 juga, pelajaran 3, adab dalam berkeluarga. Okey, kita tengok satu-satu dulu ya. Okey, adab bertanya. Tengok bertanya pun ada adab. Okey, yang pertama sekali kita tengok memulakan dengan salam. Janganlah kita nak tanya jalan kat orang kan, cakap, bang, abang, kat mana jalan ni nak pergi hospital ni kat mana? Kita tak tanya dengan adab. At least kita jumpa kat orang, kita cakap, Assalamualaikum, abang, tumpang tanya. Itu tumpang tanya, meminta izin sebelum bertanya. Lepas tu bertanya dengan muka yang manis. Janganlah tanya, bang, abang tahu tak kat mana ni? Tapi muka dengan bengis. Orang pun tak nak jawab lah macam tu kan. Okey. Lepas tu menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Ni bang, macam mana? Kat mana tu? Apa tu namanya? Orang pun duk tunggu apa benda. Dia nak tanya apa ni kan. Kena susun betul-betul apa pertanyaan kita tu. Lepas tu ucapkan terima kasih selepas bertanya, bila orang tu dah bagi tahu apa semua, dan kita pun terima kasih bang. Okey, macam tu. Bertanya dengan bahasa yang mudah difahami. Janganlah awak pakai orang yang duduk dekat lepak-lepak dekat kedai kopi tu. Pasal awak tanya dalam bahasa Inggeris pula. Manalah mungkin dia tak tahu kan. Okey, seterusnya bertanya pada masa yang sesuai. Jangan sampai tengah-tengah malam awak berhenti kereta, awak tanya, awak buka, awak cakap, ni ada orang ni, Assalamualaikum, tumpang tanya. Tiba-tiba ada benda lain pula yang jawab kan. Jadinya kena pandai-pandai pilih masa, pandai-pandai tengok kat mana tempat yang sepatutnya kita bertanya. Okey, faedah mengamalkan adab bertanya. Kita tidak sesat jalan. Inilah sebab kita tak tahu, kita tanyalah kan. Jadi bila kita tak tahu, kita tanya, kita takkan salah, kita takkan tersesat. Yang kedua, tercapai hajat. Senanglah kita nak pergi sesuatu tempat, ataupun senang kita nak capai apa yang kita tak faham dengan kita bertanya. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah. Dan keempat, kenali ramai kenalan. Macam kawan baru lah kan. Okey, lepas tu disukai rakan dan masyarakat, dan dikasihi Allah dan Rasul. Bila semua orang sayang kita, Allah dan Rasul pun akan sayang lah kan. Semua orang suka dekat kita. Okey, perkara yang dilarang ketika bertanya. Okey, tidak memberi salam. Ni sebaliknya dengan adab-adab bertanya. Okey, bertanya dengan panjang lebar, bertanya dengan menggunakan bahasa kasar, bertanya tidak ikhlas, tidak mengucapkan terima kasih, dan bertanya pada sesuatu masa yang tidak sesuai. Ni senang je ni kan. Awak just terbalikkan je tidak dekat adab-adab bertanya. Okey, akibat tidak beradab ketika bertanya. Ini pun sama juga, sesat jalan, mendapat susah, menghadapi masalah, dibenci masyarakat, menyusahkan diri sendiri, dan dibenci Allah. Okey, seterusnya, hikmah mengamalkan adab bertanya. Apa yang kita dapat jika kalau kita mengamalkan adab bertanya? Yang pertama, dipermudahkan hajat, luas ilmu pengetahuan, mengeratkan hubungan silaturahim, maruah terjaga, dan melahirkan suasana yang harmoni. Sorry. Okey, seterusnya kita tengok pelajaran yang ketiga, adab dalam berkeluarga. Okey, adab dengan orang tua. Kita tengok apa ada adab dengan orang tua. Yang pertama, memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Yang kedua, mengucup tangan mereka ketika bersalam. Mengucup tu maksudnya cium tapak tangan, bukan tapak tangan, cium belakang tangan tu. Bukannya letak kat dahi, bukan letak kat hidung, bukan letak kat pipi. Cium, ucup. Tapi sekarang COVID tak boleh lah kan. Okey, yang ketiga, tidak menengking mereka. Yang keempat, bercakap dengan sopan. Yang kelima, menerima nasihat mereka dengan hati terbuka. Yang keenam, memanggil dengan panggilan yang sesuai. Jangan panggil woi. Tapi tengok orang tua, contoh macam mak kita panggil kau aku, tak maulah. Okey, lepas tu meminta laluan, tidak mencampur percakapan mereka, dan menjaga tingkah laku serta menggembirakan mereka. Okey, seterusnya kita tengok amalan tidak beradab kepada orang tua. Apa amalannya? Bercakap kasar. Kita gurau-gurau kasar dengan ibu ayah kita. Lepas tu memanggil dengan gelaran tidak sopan. Lepas tu menengking, berbasah muka, melawan cakap, dan menyampuk. Orang tua tu cakap, dia menyampuk sibuk je. Kalau sama dia punya topik, tak apa. Ini tak sama. Jadinya jangan suka menyampuk. Okey, tengok cara mentaati orang yang tua. Menjaga mereka ketika sudah tua. Selalu menziarahi mereka. Okey, menjaga mereka semasa ketika sudah tua ni kan, ni bukan saja
tua je kita kena jaga, waktu muda pun kita kena jaga juga. Okey, lepas tu sentiasa menjaga mereka semasa hidup, sentiasa mendoakan kesejahteraan, mendoakan keampunan mereka, berbuat baik kepada keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Maksudnya yang kawan-kawan mak ayah kita tu, kita kena buat baik juga kepada mereka. Okey, doa untuk ibu bapa. Ni Ustazah pernah ajar doa ni. Mari kita hafal sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Actually bukan kami, saya. Sebab Rabbayani, ni ada ni kan, ni merujuk kepada saya. Rabbayani ni. Okey, next kita tengok pula akibat derhaka dengan kedua orang tua. Yang pertama, hidup tiada keberkatan. Yang kedua, dimukai Allah, suka mendapat pertolongan ahli keluarga, runtuhnya keharmonian, mendapat dosa dan jiwa resah serta gelisah. Dan yang kedua, tengok hikmah beradab dengan orang tua, mendapat ganjaran pahala, jiwa tenang tenteram, hidup bahagia, persaudaraan makin bertambah kukuh, disayangi keluarga dan disukai Allah. Okey, alhamdulillah. Kita dah habis adab. Nanti Ustazah bagi tahu apa tugasan awak untuk adab. Okey.